Bismillahirrahmanirrahim. Ana uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa hiya tahiyyatan mubarakatan min 'indillahi 'azza wa jal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita mulakan dengan surah Al-Kahfi 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita lagi dalam program anjuran Islamic Information Center Sarawak, dan kali ini saya nak ngembak untuk kita sama-sama bermuzakarah, kita berbincang tentang kaedah cara bagaimana kita nak melemahkan nafsu. Jadi nafsu tu, kalau kita lihat kepada ayat Al-Quran, sejak daripada penciptaan Nabi Adam, daripada penciptaan manusia yang pertama, Allah SWT dah menyebut bahawa di dalam diri manusia ada unsur nafsu. Sebab ialah para malaikat, mereka bukan membuat argument, iaitu melawan apa yang Allah SWT bentangkan. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Indeed, aku akan menciptakan vicegerent, khalifah di muka bumi. Jadi para malaikat menyebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ataj'alu, adakah engkau, wahai Allah, hendak menciptakan satu makhluk yang hendak melakukan pertumpahan darah di muka bumi itu, sedangkan kami orang tu, kata malaikat, always sentiasa berzikrullah, memujimu ya Allah, bersujud kepadamu. Kena engkau nak cipta makhluk yang akan melakukan pertumpahan darah? Jadi kata Imam Al-Qurtubi, adakah malaikat tu mereka dah tahu ciri pada manusia tu? Sebenarnya tuan-tuan, dalam penciptaan makhluk di muka bumi ini, Allah SWT ada riwayat memberitahu ada makhluk yang sebelum tu diciptakan untuk menjadi vicegerent, khalifah di muka bumi juga. Yang bermula ada tafsir memberitahu namanya Hins, kemudian Bins, bukan Mr. Bean, Bins, kemudian Jin, kemudian barulah Ins. Jadi Hins dan Bins
Semua telah determinate oleh Allah SWT, binasa. Kemudian yang tinggal adalah jin. Dan jin pun ada yang beriman, ada yang si beriman. Kemudian Allah ciptakan al-ins, insan, di muka bumi. Dan pada diri manusia itu memang ada unsur nafsu. Dan nafsu itu biasanya membawa kepada ammarah. Nafsu membawa kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab ialah kita nak membincangkan, walaupun pada diri kita selama mana kita survive, selama mana kita menjadi manusia tu, kita ada nafsu, tetapi nafsu yang dapat ditundukkan. Janganlah nafsu menguasai kita. Apabila nafsu menguasai kita, sebab ialah kita lihat dalam Al-Quran ada kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, the perished nations, kaum-kaum yang dibinasakan, individu-individu yang dibinasakan oleh Allah, Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, dan kaum-kaum Thamud, kaum Ad, mereka ini dibinasakan kerana apa? Mengutamakan nafsu mereka, menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Mereka menjadikan nafsu sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Malah ada yang sehingga melakukan perbuatan yang terkutuk seperti kaum Lut, yang mana mereka telah melakukan sodomize, yang diharamkan oleh Allah SWT, dan bertentangan dengan fizikal manusia. Binatang pun si ada tak dengar binatang gay kah, binatang jadi lesbian kah, tapi kena manusia. Mengapa manusia menjadi jauh tidak kedaya? Kerana mengikut hawa nafsu. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, antara perkara yang ditekankan oleh Nabi untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjaya adalah menjadi golongan, ada satu hadis disebut dua ciri manusia, satu yang positif dan satu yang negatif. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-kayyis, what is mean by al-kayyis? Al-kayyis ini bermaksud orang yang bijak dan orang yang kuat. Orang yang bijak dan orang yang kuat adalah yang mandana nafsahu, yang Allah SWT kurniakan kepada mereka dan juga mereka dapat mengawal hawa nafsunya. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, membuat amal-amal ibadah sebelum datangnya kematian. Wal ajiz, tu yang kita mesti khawatiri lah. Bukan ajiz. Mun orang dengar ceramah saya tu namanya ajiz, jangan terasa. Saya menyebut ajiz bil ain. Ajiz, orang yang ajiz, iaitu bermaksud orang yang bodoh dan orang yang lemah, adalah orang yang mengikut keinginan hawa nafsunya, dan mereka setelah terlanjur dalam dosa, mereka memberitahu si hal Allah Maha Pengampun. Itu adalah Nabi memberitahu sebagai orang yang bodoh dan lemah. Wal'iyadu billah min dzalik. Okey. Sekarang kita berada di bulan Ramadan yang penuh keberkatan, yang mana Nabi memberitahu, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa silsilati syayatin. Apabila datangnya bulan Ramadan, maka dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Berapa pintu syurga, tuan-tuan? Ada 8 pintu syurga. Ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Ada berapa pintu neraka? Ada 7 pintu neraka. Kemudian dirantai syaitan-syaitan. Dalam hadis yang lain, syaitan tu dirantai di dalam laut. Di dalam laut Allah SWT rantai. Jadi kerana apa? Kerana nak memberikan kepada umat Muhammad SAW strength, kekuatan, dan Allah kurniakan taufik dan hidayah supaya banyak beribadah di bulan tu. Jangan mengikut hawa nafsu. So syaitan yang dirantai supaya kita jangan mengikut hawa nafsu. So puasa tu dipanggil as-siyam, menahan diri daripada makan dan minum, daripada perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Jadi kita tahan diri kita mengikut hawa nafsu. Jadi sebabnya daripada terbit matahari sehingga tenggelam, dan pada waktu malamnya juga kita jangan juga mengikut hawa nafsu. Yang halal pun si boleh ada unsur eksesif, berlebih-lebihan, membazir. Contohnya, sekiranya kita berpuasa, kering guruk, aus, lapar perut, bila sungkir, janganlah kita mengikut hawa nafsu kita. Tahu besar ni je perut kita nak, tapi ya Rasulullah, mongan ada aja. Melobo-lobo. Nasi aja dah tiga perisa lah tadi nak. Pasti asyik makan habis. Membazir.
air kering geruk, wah nang hari panas tu panas terit kata orang tu nak. Maka macam-macam jenis air. Jus ya aja, jus si pernah dengar nama jus pun macam-macam nama jus semua nak. Jadi bila dah banyak gila membazir si diminum. Ia juga adalah mengikut hawa nafsu. Maknanya puasa kita si mencapai target ya. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ialah puasa tu juga adalah untuk kita mengawal our own desires. Macam ni nafsu kita dapat dikalahkan. Kita siang berpuasa, malam lagi diberi galakan lagi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang membangunkan malam di bulan Ramadan dengan solat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala, diampunkan segala dosa-dosanya yang lepas. Jadi sebabnya ya semua adalah untuk mengalahkan nafsu. Bayangkan kita tadi mongan gila kata orang, menah gila makan tadi sungkir udah alulah kita tergolek-golek kerana kekenyangan. Jadi alu jadi malas jadi tarawih. Si haleh tarawih gurin ya kami tu. Tarawih gurin ke ya. Jadi ya tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, nafsu perlu dikalahkan. Munsi Allahu Akbar. Kita nangga kerana nafsu manusia tu boleh bertukar menjadi begitu dahsyat sekali. Sehingga dalam psikologi ada dipanggil superiority complex. Ya penyakit dah. Seperti yang ada pada Fir'aun, satu-satu manusia yang yang antara yang awal yang ada apa? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan, bukan ada ngaku diri Tuhan, a'la lagi ya. Sekiranya kita belajar bahasa Arab, a'la itu adalah isim tafdhil, maksudnya perbandingan yang sangat tinggi. Nyalah Tuhan yang sangat tinggi katanya. Sebab ia ketika mana Masyitah, tukang sisir rambut anak perempuannya menyebut Rabbi wa Rabbuka Allah. Bila Fir'aun nanya, ada Tuhan selain daripada aku? Ya barunya tuija kata orang nak. Teringin nak jadi Tuhan. Lepas ya bila Masyitah alaihassalam ada, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Lalu bergegar nyawanya. Jadi ya tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah langkah-langkah yang perlu saya polah untuk kita mengawal hawa nafsu kita? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tamanya kalau kita lihat dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa sahaja whatsoever yang telah didatangkan kepada Rasul, yang diutuskan kepada kamu, fakhudhuh, hendaklah kamu ambil, kamu taat. Mesti ada sifat readiness, kesediaan untuk mentaati perintah Allah, dan apa yang dilarang maka hendaklah kamu tinggalkan. Maknanya tuan-tuan dengan Allah SWT, maqasidus syariah. Kini tu selalu orang nyebut tentang maqasidus syariah tentang the purpose of syariah. Apa tujuan syariah tu? Halal, haram, makruh, sunat, harus, apa semua apa sebenarnya tujuannya? Semuanya adalah untuk hizbuddin, hizbul aqal, hizbun nafs, untuk menjaga agama, untuk menjaga maruah, untuk menjaga kita pun kekeluargaan kita, nasab kita, keturunan kita. Jadi sebabnya mesti ada tujuan. Kita hendaklah, saya kelakar tu untuk saya pun juga, mesti ada sifat redha, sedia dan setia kepada Islam. Mun kita aduh mah nyawa aku tu puasa sebulan tu hari panas sedar nyawa tu. Jadi tuan-tuan, maka bila kelakar, walaupun kelakar aja, lamanya lagi nak raya tu baru sehari puasa lu nak ingat raya. Jadi tak dapat kita tutup mulut kita. Bila lapar sabar, kering geruk sabar, manas pun sabar. Sebab ialah Nabi memberitahu, idza shoma ahadukum, apabila salah seorang daripada kamu berpuasa, fala yarfuth, janganlah bercakap perkataan yang obscene, yang lucah, maksudnya jaga mulut. Si mau kelakar benda-benda yang lucah, benda-benda yang kotor, benda-benda yang datangkan faedah, benda-benda yang kemudian fala yarfuth wala yaskhab, janganlah kamu yaskhab tu sia-sia. Banyak gila nangga bulan puasa, kedong saya dah makan tengah hari, saya dah minum petang, saya dah breakfast tadi. Lu nangga tak Korea aja, lu nangga drama Thailand aja, lu nangga iklan-iklan aja.
Pukul 11 pagi dah nangga bazar Ramadan. Jadi rugilah saya tuan-tuan, rugilah kita. Puasa yang Allah SWT kurniakan adalah untuk kita control our own desires, untuk kita nak mengalahkan nafsu kita, sebab kita nak charge iman kita untuk another 11 months lepas tu, 11 bulan. Jadi sebab ialah nafsu tu mesti dikawal. Allah kurniakan kepada kita bulan Ramadan, maka sebab dia kita hendaklah didik nafsu kita, mesti ada sifat kesetiaan. Mesti ada setia. Allah Subhanahu Wa Taala nya tahu apa yang the best untuk kita. Jadi mesti ada, sehingga orang putih dapat ada blessing in disguise. Ada benda-benda yang kita nangganya susah, sakit. Orang Sarawak madah merinsak nyawa tak nak. Tapi jangan kita orang Sarawak juga madah ngerecoh. Jangan kita nak ngerepak kelakar-kelakar yang bahaya, takut iman nauzubillah boleh tercabut juga mun kita ngerepak itu asal. Mun kita ngerecoh, kita seolah-olah si redha dengan ketentuan Allah SWT. Jadi sebab kita bersyukur Allah kurniakan kita tu, sebab Allah nak beri kita apa? Allah nak beri kita syurga yang mahal. Ya Allah, syurga ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Bagi orang yang bertakwa tu, jaga dirinya, tahu benda Tok Sik boleh, sabar. Tahu Tok Sik boleh di tangga, sabar. Tahu nak Tok Sik boleh dilihat website tu, jangan buka. Benda Tok Sik boleh nak komplain, nak komen dah semua, diam aja. Allah SWT sediakan syurga yang berkekalan. Dalam surah An-Naba Allah SWT sebut taman-taman syurga, istana yang begitu indah sekali. Okey tuan-tuan, maknanya kontrol nafsu kita. Kemudian dengan kontrol nafsu macam ni, ikut sunnah Nabi juga. La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah kamu jadi orang yang benar-benar beriman sekiranya kamu tidak menundukkan hawa nafsu kamu mengikut whatsoever apa yang telah didatangkan kepadaku. Maknanya mesti ada sifat sedia untuk mengikut sunnah. Nabi nyuruh contoh makan, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Sebelum makan minum mesti baca bismillah. Mun tengah minum tadi, walaupun dalam keadaan haus gini sekalipun, dahaga sekalipun, kami lupa baca bismillah. Baca bismillah. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Jangan mudah biasa, alihkan tuan-tuan. Alih, jangan lingkah tengah kerek tu, ambilkannya. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, ikut sunnah Nabi SAW, pasti ada kejayaan. Kemudian apa? Banyak benda-benda yang Nabi telah berikan kepada kita, semuanya adalah untuk memberikan panduan kepada kita dalam kehidupan. Masuk jamban pun jangan pakai kaki kanan, pakai kaki kerek. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan ambil ringan. Saya dah setan ngaco kami. Jangan. Sebab biarlah orang kini tu diganggu oleh syaitan, pikiran kelakar pelik-pelik, molah pelik-pelik. Saya dah sifat malu lagi, melobo gini tu. Ya Allah, sian tanangga. Join TikTok ya, bergelik sia dah si tahu nani aurat, sifat aib dah ditarik oleh Allah SWT. Nauzubillah min dzalik. Jadi pesan tuan-tuan, adik kakak tunggal menunggal, jangan nak banyak benar gila nak berhibur tu. Si malu lagi sian tanangga. Si boleh macam ya. Jadi baik kita minta supaya pemikiran kita tu, sebab Nabi madah syaitan tu majrad dam, berekod dalam the movement of blood, perjalanan darah kita. Jadi sebab ya jangan maafkan saya, janganlah kita tu tadi syaitan mengalir dalam tubuh badan kita sampai dalam pemikiran kita, mikir nak pelik-pelik, cepat nak sangka buruk dengan orang, hasad, dengki, jealous dengan orang. Ya, kita nangga gini tu. Jadi sebab ialah minta jauh. Sebelum masuk jamban, jangan depan pintu jamban dah, beberapa langkah sebelum ke jamban. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada syaitan jantan dan betina. Minta jauh. Baca doanya. Lepas keluar tandas pun sama juga. Jangan kita ya Rabbi nyaman nyaman kami natuk buang air besar, nyaman kami natuk kencing Jangan madah macam ni aja. Sekurang-kurangnya keluar daripada jamban, baca ghufranak, pengampunan engkau ya Allah. Yang bagus lagi, ghufranakal hamdulillahillazi azhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah, bagi Allah SWT yang telah melarikan
kesusahan. Bukan nyaman ada orang si pandai siapat kemih, siapat buang air besar dengan sempurna. Sampai dulu saya pergi ke hospital, saya nangka ada orang ditebuk di perutnya, ya Allah. Kenapa? Si dapat kencing, siapat buang air besar dengan sempurna. Sebab kita syukur pada Allah SWT, menghilangkan segala kesusahan. Okey, jadi berazam insya-Allah untuk melemahkan hawa nafsu, mesti belajar macam ni lifestyle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang sangat besar menanti orang yang melawan hawa nafsunya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia kasih padaku. Siapa yang kasih padaku nya akan bersama-samaku di dalam syurga. Sama juga lah Nabi memberi panduan perkara yang halal dan haram. Contoh aurat, bagi wanita. Contohnya, memanglah kadang-kadang ada orang rasa rimas makai tudung natuk tu, makai menutup aurat tu, makai stokin tu, apa semua. Tapi itu adalah suruhan Allah dan Rasul, maka saya ikut, insya-Allah berjaya. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nafsu perlu ditekankan dengan melebihkan cinta kepada Allah dan Rasul daripada segala-galanya. Kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tuan-tuan muliakan Allah SWT, Allah menyebut sekiranya kamu mencintai 8 perkara tu lebih daripada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah SWT fi sabilillah, maka daripada apa? Lebihkan cinta kepada bapa-bapa. Siapa sih sayangan bapa? Semua orang sayang dengan bapa. Sehingga mak bapa tu juga adalah kunci untuk kita ke syurga. Tetapi sekiranya apa disuruhnya apa yang natuk melebihi daripada cinta Allah dan Rasul, bertentangan dengan nafsu dan syahwat, maka perkara yang akan menjadi haram, tuan-tuan. Contohnya apa? Para sahabat, mereka sanggup berjihad ya Allah, melawan walaupun bapaknya pun, sebab bapaknya berada di kalangan musuh, orang yang mensyirikkan Allah. Abu Ubaidah bin Jarrah, Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, makanya telah melawan bapaknya sehingga bapaknya terkorban. Yang menang. Sebab apa? Bapaknya dibahas sikit. Allah dan Rasul mestilah utama. Anak-anak, siapa sih sayang dengan anak? Jadi kita semua cinta dengan anak-anak. Kita terutama mak bapa ribu uratnya putus untuk melahirkan anak. Jadi bapa banyak pengorbanan untuk membesarkan anak. Tapi kalau anak menentang Allah Subhanahu Wa Taala, nya bukanlah anak kita yang sebenarnya. Sebab ialah anak-anak tu perlu dididikkan dengan agama. Kullu bani Adam yuladu ala fitrah. Setiap anak Adam yang lahir ke dunia tu adalah lahir dalam keadaan suci dan bersih. Fa abawahu yuhawwidanuhu yunassiranuhu aw yumajjisanuhu. Yuhawwidanuhu aw yunassiranuhu aw yumajjisanuhu. Mak bapak lah yang mewarnai anak-anak tu. Ada anak-anak perangai kedak Yahudi, amal kedak Nasrani, dan juga seperti Zoroaster, penyembah api Majusi. Tapi sekiranya anak yang dah berlebih-lebihan, coba kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Anaknya 3 anaknya yang ikutnya taat, Sam, Ham dan Yafis, tetapi seorang anaknya bernama Yam. Jadi Yam tu lah yang derhaka. Nabi Nuh madah naik kapal tu, air tu dah tinggi gila tu. Hal pak, kami dapat naik gunungnya lagi, tinggal kata kita. Mati Yam dalam keadaan kekufuran kepada Allah SWT. Sama juga dengan saudara-saudara. Kasih kita kepada adik-beradik kita, our own siblings, dengan adik-beradik kita. Tetapi munnya langgar pinta Allah, tak dapat dia ikut. Jadi sebab biarlah tuan-tuan dengan Allah SWT, Allah, Rasul, jihad yang Allah adalah lebih utama. Isteri-isteri pun sama juga. Baik Allah SWT memberi perumpamaan, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma
falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Dan Allah membuat perumpamaan dua orang wanita yang dikurniakan dua orang lelaki yang soleh, iaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma, both of them betrayed, kedua-duanya telah mengkhianati suaminya yang soleh. Maka di akhirat dikatakan kepadanya duanya, masuklah dalam neraka, both of you will be the dwellers of hellfire forever and ever. Nauzubillah tadi. Kedua-duanya kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Sebab apa? Melawan kata suaminya yang soleh. Jadi kerana apa? Itulah kerana mengikut hawa nafsu. Kemudian keluarga, kaum keluarga, janganlah kita tadi mengikut keinginan kaum keluarga sehingga kita melawan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru tu saya nanggap dalam Facebook perbincangan masyarakat kita tu, saya si madah semua, kita si madah semua, tapi masih ada sebilangan yang masih mengamalkan tradition, cara kehidupan yang bertentangan dengan Islam. Mun Islam dah madah si boleh, benda yang khurafat, nunggah setan. Janganlah kita nenek moyang kami dulu molah ke tak tu? Walaupun nenek moyang, tetapi apabila bertentangan dengan agama Allah, jangan dipolah lagi. Kita dengar ada saya nanggap dalam Facebook masih perbincangan waktunya kahwin tadi, ada di kalangan orang tua-tua, di kalangan keluarganya madah mesti molah buang peraja pergi ke Sungai Sarawak nun. Ya Rabbi, pergi Sungai Sarawak kena ngap boyak, buat tahu nak muang, nak paku benda-benda yang khurafat ke daya. Apa si ada kaitan dengan kelangsungan hidup pasangan ya akan sentiasa berada dalam berkat bila di rumah ya, suami isteri jaga solat, Al-Quran dibacakan, baca doa. Tu ada diajar Nabi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, pagi dan petang ya ada. Jangan nak kita molah benda-benda yang khurafat. Ya setan datang, setan tepuk tangan. Letahan dah dua tak setan. Jadinya pun mengganggu fikiran. Bila ada masalah dalam keluarga, maka setanlah suka untuk memisahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tu tuan-tuan oleh Allah SWT, kita utamakan sunnah Nabi, kita utamakan perintah Allah, maka nafsu kita akan dilemahkan. Seterusnya harta. Jadi kita tu semua dikurniakan Allah ada harta, ada rumah, ada kereta, ada kenderaan. Janganlah benda tu sampai kita ikutkan. Ada orang kotanya nyaga gila keretanya tadi dipolish, dikilat apa semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan masih juga nyuci kereta. Semua juga ninggal kenderaan. Sedangkan yang kurniakan kita kenderaannya adalah Allah. Rezeki daripada Allah. Kena diturut gila hawa nafsu tadi. Si boleh stres sikit lah apa semua. Jadi ialah yang berlaku apabila nafsu diutamakan. Jadi sebab kita mesti lemahkan nafsu kita. Ikut. Kita tahu kita mesti ada schedule, mesti ada jadual dalam kehidupan. Bila waktu solat, mau tahu orang beriman tu mesti sentiasa ngambil berat bab solat. Innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya waktu solat have been determined, telah ditentukan bagi orang beriman. Jadi sebab tekan hawa nafsu. Nafsu simuk pergi suruh. Nafsu simuk sembahyang berjemaah, pergi sembahyang jemaah. Nafsu simuk ngaji, belajarlah mengaji. Yalah, saya kelakar tu untuk saya pun juga tuan-tuan. Kemudian perniagaan pun sama juga. Janganlah kita berbisnes sampai ada orang nafsu madah, mun kau ninggal kedai tu kelak, rugi kau. Jadi lalulah langsung saya dah pergi masjid, langsung saya dah menghadiri majlis ilmu, rugilah kita. Kemudian nafsu nekan lagi, jadi kau tipukan orang. Sebab ialah Allah SWT melaknat wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi ialah tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikut hawa nafsu tu sehingga mendepankan
anak-anak, mak bapak, saudara mara, keluarga, harta pun sama juga nak. Jangan kita ditipu oleh harta kita. Dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ada orang tu yang ikut hawa nafsunya gila, sanggup kumpul hartanya sampai mati. Ya, yang kita si mau termasuk golongan dalam surah At-Tahrim juga. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nyesal sebab apa? Di dunia dulu disuruh diajak infak, sedekah, wakaf, si mau kumpul. Jadi bila dah meninggal dunia, ya laitani, wahai Tuhanku, alangkah ruginya aku kalau laula akhartani, kalau lambatkan kematian, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dah meninggal baru nak kelakar ke dah, asyik pakai tuan-tuan. Nasihat untuk saya sendiri dan kita semua. Infak, ya bani Adam, unfiq alaik. Nafsu jiwa kita tu si mau untuk infak harta, kita infak, jangan diikut. Jangan takut, kadang-kadang syaitan tu nyucuk dalam diri kita. Syaitan tu menyucukkan dalam diri orang yang ada sifat fakir. Jangan kau sedekah. Mun kau mau nak sedekah pun beri siling-siling aja kan. Beri nak biru-biru aja, RM1 aja. Jadi nyuruh kita jadi syuh, nyuruh kita jadi bakhil. Jadi sebab ya lawan nafsu kita, sedekah. Lagilah di bulan puasa tu nak, Nabi SAW disifatkan oleh para sahabat apa? Adalah manusia yang ajwad, yang begitu generous, kuat berderma. Sehingga seperti angin yang bertiup kencang. Jadi ya kita perlu usahakan insya-Allah lawan nafsu kita. Seterusnya perniagaan, tempat tinggal. Jangan kita gagu gila menghias-hias sehingga masa untuk Al-Quran si ada, masa untuk ilmu si ada, gagu gila keten aja, kain langsir aja dah ngambil berjam-jam, berhari-hari, bingung. Kena kita stres dalam muka tu. Yalah kami tu stres kalau apa warna tu kaya tu bingung dengan warna aja, dibingungkan oleh dunia. Jadi sebab ialah dunia tu menipu kita tuan-tuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah SWT memberitahu tidaklah kehidupan dunia tu melainkan main-main dan senda gurau saja. Jadi jangan kita menang gila, tapi janganlah si raya tu rumah ya ngambu aja nak. Kena rumah kita tu kain tirai langsir pun semua mehe je kata orang. Nah, langsung si berkemas dunia ya Syekh. Ya, menagilah Nabi pun hari raya dengan pakaian yang terbaik, pakaian yang cantik. Jadi maksudnya kita jangan berlebih-lebihan aja. Mun berlebih-lebihan lah ya, maknanya mengikut hawa nafsu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya hendaklah kita berpada-padalah dalam kehidupan kita untuk mengawal hawa nafsu kita, lemahkan nafsu kita tu di bulan Ramadan tu dah lemahkan dengan puasa. Jadi janganlah dikuatkan gila dengan sungkir berlebih-lebihan sehingga jadi malas kehidupan kita. Supaya apa? Ya Allah, ni kita nak cari bulan yang sehebat bulan Ramadan tu tuan-tuan. Yang mana amalan fardu sampai 70, malah Allah yang Maha Pengasih, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh lipat kali gandakan lagi. Sama juga dengan amalan sunat sampai seperti amalan fardu. Jadi tekan nafsu kita. Nafsu sibuk ngaji, kita ngaji. Jadi mesti ada azam insya-Allah. Tahun tu at least berapa kali khatam? Sekurang-kurangnya sekali lah. 30 juz Al-Quran. Jangan minum jus saja. Macam-macam jus dah diminum bulan puasa tu. Malam hari lagi alhamdulillah lah nak. Ada orang berjual suntung tutok tu dah semua. Boleh kita makan, tapi berpada-pada yang utama yang tadi, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Grab this opportunity. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, mengakhiri kita pun pertemuan pada kali ini, sama-samalah kita menghayati firman Allah dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sehingga ayat 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang kira bermaksud, dan adapun golongan yang mentaati Allah dan tidak mengikut hawa nafsu mereka. Mereka takut kepada Allah, kemudian mereka tidak mengikut hawa nafsu mereka, menekan hawa nafsu mereka, melawan nafsu jahat mereka.
walaupun dalam benda yang halal tapi berpada-pada, fa innal jannah, sesungguhnya syurga dijanjikan untuk mereka makwa. Makwa yang maksudnya apa? Kekal abadi, tempat yang menjadi tempat yang kekal berseronok-seronok. Jadi sebab ialah tuan-tuan Allah SWT tu janji Allah dalam surah An-Nazi'at bagi orang yang mengekang keinginan hawa nafsunya. Dan tuan-tuan mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dunia Nabi SAW memberitahu bahawa al-jannatu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah like a prison, seperti penjara bagi orang beriman. Sebabnya kita halal pun berpada-pada. Haram jangan langsung disentuh, makruh usahakan untuk ditinggalkan. Jadi nya berpada-pada, nya tahu dirinya seperti dalam penjara. Tapi syurga bagi orang kafir. Sebab kita nangga orang bukan beriman, antak ajaknya apa nak dimakannya, apa nak dikelakar, apa nak dipikir, kita sih boleh. Kelakar pun sih boleh sebarang, berfikir pun sih boleh sebarang. Hati pun mau dijaga. Sebab apa? Kita tu adalah seperti orang-orang prisoners, penjara, orang yang berada dalam penjara, supaya kelak kita akan menikmati syurga yang berkekalan. Wallahu a'lamu bissawab. Selamat kita menempuh Ramadan untuk dengan penuh ketakwaan, penuh kesabaran, penuh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan insya-Allah dikurniakan oleh Allah ganjaran yang begitu hebat. Mudah-mudahan Ramadan untuk kita sentiasa berada dalam golongan yang didoakan oleh Nabi SAW, termasuk yang berjaya, iaitu man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan segala dosa-dosanya yang lepas. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.